Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 24 Oktober bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, Malaysia akan kembali aktif dalam pergerakan negara-negara berkecuali 6. Banjir di Johor, mangsa dipindah meningkat kepada lebih 640 orang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Malaysia akan kembali aktif dalam pergerakan negara-negara berkecuali 6 dengan menyuarakan pandangan dan mencari penyelesaian terbaik ke atas isu-isu serantau dan global. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah yang mengakui 6 kurang diberi perhatian oleh pentadbiran sebelum ini menegaskan pertubuhan 120 negara anggota berusia 64 tahun itu tetap relevan. Bercakap kepada wartawan Malaysia menjelang sidang kemuncak 6 ke-18 di Baku, Azerbaijan, beliau berkata Kerajaan Pakatan Harapan komited untuk mempertahankan dasar luar negara yang selaras dengan Deklarasi Bandung 1955. Bagi Malaysia, 6 tetap relevan kerana kita memang perlu mempunyai sebuah organisasi antarabangsa yang sifatnya berkecuali dan mudah-mudahan sifat berkecuali ini dapat meredakan ketegangan yang berlaku di pentas antarabangsa. Seramai 17 ketua negara dan 5 ketua kerajaan termasuk Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan mengadakan sidang kemuncak 2 hari bermula Jumaat ini. Ini adalah kali pertama Tun Dr. Mahathir menghadiri sidang kemuncak NAM sejak menjadi Perdana Menteri ke-7. Kali terakhir beliau berucap di NAM ialah ketika Malaysia menjadi tuan rumah pada 2003. Saifuddin juga berkata pentadbiran sekarang sejak berkuasa pada 2018 sudah mengambil langkah untuk mengembalikan dasar luar Malaysia yang selari dengan prinsip asas NAM. Tindakan kerajaan mewajibkan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS di dalam kenderaan bermula 1 Januari tahun depan adalah langkah yang wajar dan tepat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, ia langkah proaktif jika mengambil kira jumlah kematian membabitkan kanak-kanak bawah umur 10 tahun dalam nahas jalan raya. Di Malaysia, kita kehilangan 1 nyawa dalam 84 minit. Sebelum 1,5 jam adalah 1 nyawa telah kehilangan akibat nahas jalan raya. Statistik pada tahun 2007 hingga tahun 2017, 10 tahun ya, menunjukkan bahawa angka kematian kanak-kanak berumur 10 tahun ke bawah adalah seramai 1,559 orang. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian buku garis panduan kerusi keselamatan kanak-kanak dan Minggu Keselamatan Kenderaan 2019 di Melaka. Jelasnya, kanak-kanak adalah golongan yang turut sama berada di jalan raya dan terdedah kepada risiko yang lebih tinggi. Justru penggunaan CRS mampu menyelamatkan mereka daripada mengalami kecederaan serius atau kematian. Di negara maju, penggunaan CRS adalah tidak asing bagi mengurangkan impak pelanggaran kepada penumpang kanak-kanak. Kerusi keselamatan kanak-kanak yang akan digunakan di Malaysia perlu mengikut standard yang ditetapkan oleh United Nations Regulations iaitu R44 dan R129. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke mengesahkan hanya 1/3 atau 36% daripada pengguna jalan raya di negara ini yang menggunakan kerusi CRS dalam kenderaan. Anthony Loke berkata situasi terbabit menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil langkah penguatkuasaan penggunaan kerusi itu supaya ia berkuat kuasa tahun depan. Dia lebih kepada satu kesedaran kepada orang ramai betapa pentingnya penggunaan kerusi ini kepada keselamatan. Saya tak nak memberikan satu gambaran bahawa kita nak menghukum saja. Dia lebih kepada soal mendidik kepada rakyat dan lebih kepada kesedaran umum.
Bagaimanapun, beliau berkata kerajaan masih belum menentukan mekanisme yang akan digunakan bagi penguatkuasaan undang-undang kerana penggunaan CRS membabitkan banyak faktor termasuk penetapan kenderaan, kos pembelian selain pengurangan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SSD. Dalam situasi berkaitan, mengulas mengenai video seorang pemandu kenderaan persendirian yang didakwa menyumbat murid sekolah ke dalam sebuah kenderaan pelbagai guna MPV, Luke berkata pihaknya amat kesal dengan kejadian berkenaan. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kenderaan terbabit supaya tampil melaporkannya kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Kementerian Pendidikan KPM tidak akan campur tangan untuk menjadi pengantara antara Universiti Malaya UM dan seorang graduan yang menunjukkan tanda protes pada istiadat convocation universiti itu. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata, kementerian sebaliknya menghormati kuasa otonomi universiti dan mempercayai UM mampu mengendalikan isu berkenaan. Dan saya pun telah memberitahu kepada timbalan saya, Teoni Ching, bahawa kita tidak akan terlibat kalau mediasi hanya jikalau kedua-dua pihak bersetuju. Jadi buat sementara ini kita menyerahkan kepada UM sebab kita percaya kepada autonomi dan kita tidak mahu campur tangan politik. Kita biar mereka menguruskannya dengan sendiri. Dan kedua-duanya sudah dapat ijazah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan penubuhan Kesatuan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak semalam. Pada 14 Oktober lalu, graduan berusia 23 tahun Wong Yan Ke membawa plakat ke dalam Dewan Tunku Chancellor UM bagi mendesak Naib Chancellor Universiti itu meletakkan jawatan selepas menerima ijazahnya. Tindakan itu bagaimanapun mendapat kecaman pelbagai pihak yang menyifatkan perbuatan tersebut sebagai tidak beradab. Kementerian Dalam Negeri KDN mewartakan perintah larangan terhadap 3 penerbitan bertajuk Inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama serta versi bahasa Inggeris Belt and Road Initiative for Win-Winism dan versi bahasa Cina. Menerusi satu kenyataan, KDN memaklumkan warta perintah larangan itu dikuatkuasa mengikut Seksyen 7-1 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Akta 301. Perintah itu menetapkan pencetakan, pengimportan, penghasilan semula, penerbitan, penjualan, pengeluaran, pengelilingan, pengedaran atau pemilikan hasil penerbitan terbabit dilarang secara mutlak di Malaysia. Ia berukutan terdapat kandungan yang mungkin memudaratkan ketenteraman awam dan keselamatan serta menggemparkan fikiran orang ramai. Kandungan penerbitan antara lain dilihat cuba mempromosikan ideologi komunisme dan sosialisme, menyebarkan fakta salah dan mengelirukan mengenai komunis serta boleh menimbulkan keraguan kepada pembaca khususnya generasi muda mengenai sejarah Malaysia. Sehubungan itu, mana-mana pihak yang melanggar perintah berkenaan adalah melakukan suatu kesalahan yang boleh dipenjara tidak lebih 3 tahun atau didenda tidak lebih RM20,000 atau kedua-duanya. Kementerian Dalam Negeri KDN kekal dengan pendirian melarang sebarang bentuk aktiviti berkaitan penanaman dan penggunaan ketum di negara ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Zaman menegaskan perlu ada kawalan terhadap penanaman tumbuhan itu yang ada kalanya disalahguna dan berleluasa. Bagaimana kita tahu ketum itu secara dasarnya tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah pada hari ini, bila mana ada segelintir orang yang ada di luar sana, modified dia, tambah dia dengan pelbagai substances, contohnya ubat batuk, dia contoh dengan ubat racun nyamuk dan sebagainya. Dan ini yang berleluasa. Dan kalau kita tidak mengawal perkara ini, kita takut ianya akan menjadi satu masalah lagi pula kepada negara. Kementerian Kesihatan masih lagi dalam proses merangka satu undang-undang yang akan dibawa ke Parlimen. Beliau diminta mengulas mengenai cadangan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Padang Besar, Datuk Zahidi Zainul Abidin baru-baru ini untuk menanam ketum sebanyak 5 pokok bagi setiap rumah yang didakwa mampu membantu taraf ekonomi penduduk tempatan, terutama golongan pekebun kecil.
Misteri bayang-bayang guni pada bahagian kepala lori trailer membawa kepada penemuan sejumlah 14 bungkusan plastik hitam dan 4 guni daun ketum. Susulan itu, seorang lelaki warga Thailand berusia 58 tahun ditahan bersama rampasan daun ketum bernilai RM210,000. Pemeriksaan dilakukan anggota Kastam Perlis pada 10.30 pagi Selasa lalu ketika lelaki berkenaan sedang memandu keluar kenderaannya dari depoh kontena padang besar menuju ke Thailand. Pengarah Kastam Perlis Wan Nur Wan Mamat berkata, trailer berkenaan membawa muatan getah ke negara ini sebelum kembali ke Thailand sehari kemudian. Dalam tempoh kurang 24 jam, suspek mengambil peluang mengisi ketum ke dalam kepala trailernya untuk diseludup keluar. Dan saya dapati ada 2-3 tempat lah di mana pagar dia, pagar multimodal tu dipecahkan oleh sindiket. Dipecahkan sedikit, dia boleh masuk badan dia boleh bawa benda ni lah. Dan aktiviti ni dibuat waktu malam. Jadi dia bawa, saya saksi lah, dia bawa benda tu sikit-sikit waktu malam dan dia kumpul dalam lori. Itulah tujuan dia. Ketika pemeriksaan, sejumlah 392 kg daun ketum yang disorokkan di bahagian kabin. Suspek direman selama 15 hari bermula semalam hingga 6 November depan. Perkembangan banjir di Johor. Seramai 641 mangsa ditempatkan di 7 pusat pemindahan sementara akibat banjir di Pontian dan Johor Bahru hingga malam tadi. Ia menyaksikan peningkatan berbanding 596 mangsa petang semalam. Mereka terdiri daripada 141 keluarga yang diarah berpindah sejak kemarin susulan hujan lebat berterusan sejak 3 hari lalu. Penduduk yang terjejas paling ramai di daerah Pontian, 383 mangsa, diikuti Johor Bahru seramai 242 mangsa dan Batu Pahat 16 mangsa. Semua mangsa terbabit menerima bantuan segera oleh pelbagai agensi di pusat pemindahan termasuk oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pemantauan turut dilakukan Jabatan Kesihatan bagi memastikan tiada mangsa dijangkiti termasuk penyakit bawaan air. Tinjauan sejak semalam mendapati penduduk membuat pelbagai persiapan termasuk bot bagi menghadapi kemungkinan fenomena air pasang besar dan hujan lebat yang boleh mengakibatkan air naik mendadak. Kerajaan Negeri Kelantan bersiap sedia menghadapi banjir dan menubuhkan Jawatankuasa Khas Peringkat Negeri Kelantan dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Negeri. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Abdullah berkata pihaknya memantau ramalan banjir oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan bersedia memberi bantuan apabila diperlukan. Persiapan biasanya macam biasalah. Kita tubuh Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri yang melibatkan ketua-ketua jajahan dan agensi-agensi yang terbabit. Dan kemudian persiapan fizikal, makanan, bekalan dan sebagainya itu memang biasa kita buatlah. Datuk Muhammad Amar berkata jawatankuasa yang ditubuhkan peringkat kerajaan negeri turut membabitkan agensi keselamatan dan penguatkuasaan seperti Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta polis dan tentera. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, permulaan monsun timur laut atau musim tengkujuh dijangka bermula hari ini hingga Mac tahun depan. Manakala bagi fasa awal monsun atau sehingga Januari 2020, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang serta Johor dan boleh menyebabkan keadaan banjir di kawasan kedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Tempoh 3 bulan diperuntukkan bagi memberi penjelasan berhubung larangan berniaga selepas jam 12 malam bermula tahun depan di Kelantan. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Abdullah berkata, penguatkuasaan itu dilakukan sebagai salah satu usaha mengekang gejala sosial dan jenayah di negeri itu. Sebenarnya dalam lesen ni telah ditulis daripada dulu lagi. Waktu berniaga ni setakat pukul 12 saja. Pukul 12 hingga pukul 6 tu tak ada sebarang operasi. Cuma tidak ada sebarang penguatkuasaan. Tahun 2015, APKB sendiri pernah mengeluarkan perkeliling mengingatkan peniaga-peniaga ni supaya tidak melanggar masa berniaga lah. Cuma enforcement kita tak buat.
Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Kelantan di Kota Baru. Datuk Mahathir Amar mengulas pengumuman Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, untuk mengehadkan waktu operasi kedai makan, warung atau restoran sehingga jam 12.30 malam bermula tahun depan. Jelasnya keputusan itu atas nasihat Polis Diraja Malaysia PDRM bagi mengurangkan jenayah dan masalah sosial dalam kalangan remaja kerana kedai makan sering menjadi tempat mereka berkumpul. Keputusan pelaksanaannya masih diperhalusi, terutama bagi premis makanan 24 jam serta kedai lain mengikut keperluan tertentu. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Dr. Razi Jidin menyifatkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Adun DAP Ronnie Liu sebagai memperlekehkan kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam Pakatan Harapan. Menerusi satu kenyataan media, beliau berkata, sebagai seorang ahli parti gabungan PH, Ronnie seharusnya menghormati Tun Dr. Mahathir selaku pengerusi PH dan juga pengerusi Bersatu yang juga salah satu parti komponen PH. Bagaimanapun, Bersatu menyambut baik kenyataan Setiausaha DAP Anthony Loke bahawa Ronnie akan dihadapkan ke Jawatankuasa Disiplin DAP kerana tindakan beliau yang dianggap mensabotaj parti. Menurut Dr. Razi, rakyat membuat keputusan memilih PH yang dipimpin Tun Dr. Mahathir di dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Justru Bersatu mengingatkan seluruh ahlinya dan keahlian parti-parti komponen PH untuk menumpukan perhatian kepada kerja-kerja membela nasib rakyat yang menjadi asas kemenangan PRU 14. Ronnie dalam satu kenyataan pada Selasa lalu mendakwa Gabungan Pakatan Harapan akan kekal kukuh sebagai kerajaan walaupun tanpa Parti Bersatu. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, kenyataan Ronnie Liu yang juga ahli Jawatankuasa Kerja Pusat DAP hanyalah satu pandangan peribadi. Pribadi lah, opinion pribadi beliau lah. Kita pegang pada apa yang kita janji bersama dalam Pakatan Harapan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Lebih 6 anggota pemberontak Houthi manakala 10 yang lain cedera dalam serangan yang dilancarkan tentera Yaman di utara Saada. Pertempuran tercetus selepas cubaan militer Yaman menyusup masuk ke daerah Razeh, Saada untuk melakukan serangan hendap. Awal bulan ini, beberapa pemberontak Houthi dilaporkan terbunuh dalam serangan udara oleh gabungan tentera Arab di wilayah Hajah. Saada dianggap sebagai kubu utama Houthi dan beberapa bahagian wilayah itu terletak berhampiran sempadan Yaman dan Arab Saudi. Perang di Yaman telah berlanjutan selama lebih 4 tahun dalam usaha Arab Saudi menyokong kerajaan Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa di bawah pentadbiran Presiden Abdul Rabbu Mansur Hadi. Seorang lelaki maut manakala isterinya cedera parah akibat terjatuh sewaktu melakukan aktiviti lasak zipline di hutan hujan Daintree di Queensland. Pasangan suami isteri berasal dari South Australia itu telah dipasangkan dengan tali keselamatan ketika aktiviti berkenaan dilakukan. Mangsa berusia 50-an maut di tempat kejadian manakala isterinya 48 tahun dibawa ke Hospital Cairns dengan menggunakan helikopter. Pihak kesihatan mengesahkan wanita itu mengalami kecederaan serius di bahagian bahu, lengan dan pelvis. Pihak polis sedang menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan China menafikan laporan agensi berita The Financial Times berhubung rancangan untuk menyingkirkan Carrie Lam sebagai Ketua Eksekutif Hong Kong. Jurucakap Kementerian Luar China, Hua Chunying berkata, laporan berkenaan hanyalah satu khabar angin politik yang mempunyai motif tidak baik. Laporan FT menyebut China sedang merancang menggantikan Lam dengan Ketua Eksekutif sementara dengan memetik sumber yang diberi taklimat mengenai perkara itu. Sekiranya dipersetujui oleh Presiden Xi Jinping, pengganti sementara itu akan dilantik pada bulan Mac tahun depan bergantung kepada situasi semasa di Hong Kong.
Ratusan wartawan menggesa pegawai Eropah mengambil tindakan terhadap Google atas kesalahan melanggar undang-undang hak cipta ketat terbaru Kesatuan Eropah EU. Ia berhubung keengganan Google membayar syarikat media kerana mempamerkan kandungan berita. Perancis adalah negara pertama mengesahkan undang-undang itu yang diluluskan tahun ini dan berkuat kuasa hari ini. Ia bertujuan memastikan penerbit diberi bayaran apabila hasil kerja mereka disiarkan atas talian. Kira-kira 800 wartawan selain jurugambar, pengarah filem dan ketua pegawai eksekutif media menandatangani surat terbuka yang disiarkan akhbar seluruh Eropah. Menggesa kerajaan memastikan Google dan firma teknologi lain mematuhi undang-undang baru EU itu. Isi kandungan surat itu menyifatkan tindakan Google yang menikmati kebanyakan hasil iklan yang dijana berita tanpa bayaran itu meletakkan media dalam krisis mendalam setiap tahun. Bulan lalu, Google menegaskan artikel, gambar dan video cuma akan ditunjukkan dalam hasil pencarian jika firma media membenarkan gergasi teknologi itu menggunakan ia secara percuma. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Skuad bowling negara terus mengharumkan nama Malaysia di Kuwait apabila Timitan mempertahankan pingat emas acara perseorangan lelaki pada kejohanan Tampin Bowling Asia edisi ke-25 di Salmiak. Kejayaan Timi bertambah manis setelah berjaya merekodkan permainan sempurna pada permainan ke-6 yang juga terakhir bagi membawa gelaran juara selepas mengumpulkan 1,556 jatuhan pin. Pemain India Dhruv Sardar yang mengumpul 1,524 mata berada di tempat kedua. Manakala wakil Jepun Shusaku Asato yang ketinggalan 3 jatuhan pin membawa pulang gangsa. Kejayaan Timi juga menjadikan keseluruhan 2 pingat emas yang dimenangi skuad bowling negara setakat ini selepas Charlene Zulkifli menghadiahkan pingat pertama dalam acara perseorangan wanita semalam. Sin Lee Jane pula menyumbang 1 pingat gangsa. Pada kejohanan sama di Hong Kong 3 tahun lalu, Timi memenangi pingat emas pada hari pembukaan sekaligus berjaya membantu skuad bowling negara mengumpul keseluruhan 3 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Kebajikan pemain dan gaji jurulatih menjadi agenda utama program pembangunan bola sepak negara NFDP. Ia selepas menerima peruntukan sebanyak RM45 juta dalam belanjawan 2020 yang diumumkan minggu lalu. Selain kebajikan, beberapa aspek lain turut akan dinilai, termasuklah penambahbaikan infrastruktur Akademi Mohtar Dahari di Gambang. Melihat pada tangga gaji mereka, melihat pada pemakanan pemain-pemain dan juga kemudahan asas seperti tempat tinggal dan lain-lain perkara yang melibatkan kebajikan pemain dan juga jurulatih yang berada di situ. Datuk Seri Subahan berkata demikian selepas merasmikan Bengkel Wilayah Bola Sepak FIFA untuk program sekolah anjuran Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA semalam. Bagaimanapun, Datuk Seri Subahan menyerahkan kepada Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman atau Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin untuk menjelaskan perancangan secara terperinci. Penyokong Pahang dan Kedah dinasihatkan agar tidak membeli tiket daripada individu atau pihak tertentu. Ia bagi mengelak menjadi mangsa penipuan tiket palsu pada aksi separuh akhir kedua Piala Malaysia Sabtu ini. Pengurus Tok Gajah, Datuk Muhammad Sufian Awang berkata penjualan tiket palsu dikesan pada separuh akhir pertama di Stadium Darul Aman pada 19 Oktober lalu dan ia tidak mustahil mampu berlaku di Stadium Darul Makmur. Antara cadangan terbaik adalah meminta semua penyokong membeli tiket di kaunter yang disediakan Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang BBNP. Pada aksi separuh akhir pertama 19 Oktober lalu, Persatuan Bola Sepak Kedah mengesan aktiviti penjualan tiket palsu selepas mendapati wujud beberapa ciri berbeza berbanding tiket asli. Perbezaan antara tiket palsu dan asli adalah daripada segi nombor siri, kualiti kertas dan percetakan, ciri-ciri keselamatan hologram yang hanya boleh diamati melalui penelitian rapi.
Difahamkan PBNP akan mengumumkan penjualan tiket separuh akhir kedua Piala Malaysia antara Pahang dan Kedah selepas mengadakan mesyuarat hari ini. Kebiasaannya tiket dijual pada hari perlawanan, tetapi tidak menolak kemungkinan ia dijual sehari lebih awal bagi memudahkan penyokong mendapatkannya. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.